Pada minggu lepas saya sendiri telah melawat ke sekolah ini selaku ahli Parlimen Tuaran oleh kerana pihak PIBG begitu prihatin tentang keadaan. Dan saya dapati bahawa memang bangunan ini tidak selamat diduduki kerana bahan-bahan digunakan adalah pasir laut 40 tahun yang lalu dan sebagainya. Jadi sekolah asrama telah diisytiharkan sebagai tidak selamat dan dipindahkan pelajar-pelajar seperti mana dijelaskan oleh Bapak Menteri sebentar tadi. Tetapi bagaimana pula dengan sekolah? Blok sekolah juga dibina dengan cara yang sama dan walaupun ada ditampal sana sini, tetapi saya lihat dia tidak selamat sebab banyak sudah kerusakan-kerusakan, simen-simen telah jatuh dan sebagainya. Soalan tambahan saya ialah, apakah sekolah ini masih selamat dan apakah ini akan terus digunakan? Walaupun asrama tidak boleh digunakan, apakah sekolah ini boleh digunakan? Kalau tidak boleh digunakan, di manakah nanti pelajar-pelajar akan meneruskan pengajian mereka pada masa ini? Dan bagi asrama-asrama NGO yang disebut sebentar tadi, saya juga telah melawat semua ini. Dan pertanyaan saya ialah, apakah pihak kerajaan juga akan beri peruntukan untuk membina bilik-bilik baru untuk pelajar-pelajar ini? Sebenarnya pelajar di sana bilangan yang di asrama ini 300 orang. Terima kasih. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Di atas keprihatinan terhadap keadaan di sekolah di kawasan Yang Berhormat, pertama sekali saya ingin jelaskan bahawa peruntukan 1.5 juta ringgit tadi bukan hanya untuk asrama, adalah untuk seluruh sekolah, bergantung kepada fasiliti yang perlu diberi penambahbaikan. Jadi apa yang kita tekankan adalah bahawa sekiranya pihak JKR memaklumkan kepada pihak KPM bahawa keadaan bangunan tersebut tidak selamat, maka kita akan mengambil tindakan segera. Sebab itu kita ada skala-skala yang disebutkan tadi. Ada skala pada pandangan kita, ya, skala 6 itu pada pandangan kita tidak selamat, tapi kita masih menunggu laporan profesional teknikal dari pihak JKR untuk menentukan keadaan sebenar dari segi struktur dan sebagainya. Apabila kita mendapat laporan tersebut, maka kita akan mengambil tindakan susulan segera bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Apa yang saya ingin tekankan di sini, seperti mana apa yang kita sentiasa sebut dalam konteks COVID-19 sebagai contoh, keutamaan pihak KPM adalah keselamatan pelajar-pelajar dalam proses pembelajaran mereka. Sekian, terima kasih. Kelabakan. Terima kasih Yang Berhormat. Sekali betul. Belakang. Sembarang. Speaker Kimanis. Saya jemput Yang Berhormat Kimanis menanyakan soalan tambahan kedua. Okay, terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, kita hari ini bukan sahaja berhadapan dengan isu sekolah-sekolah daif dari segi struktur bangunan, tetapi juga kita berhadapan dengan isu sekolah-sekolah yang terdedah terhadap risiko bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh. Contohnya di kawasan Kimanis, di kawasan saya Yang Berhormat, ada sebuah sekolah namanya Sekolah Kebangsaan Daingin Kimanis Papar. Sekolah ini setiap kali berlaku hujan lebat akan berlaku banjir, dan bila berlaku banjir akan banyak berlaku kerosakan terhadap struktur bangunan dan juga kerosakan harta benda di sekolah tersebut setiap kali hujan lebat. Jadi saya ingin minta daripada kementerian, soalan saya, bolehkah tidak bagi jaminan kepada saya dan kepada rakyat Kimanis? Menteri EPU juga ada di sini, dan Yang Berhormat Perdana Menteri juga ada di sini. Boleh tidak bagi jaminan agar sekolah ini dipindahkan, dibina semula dan dipindahkan ke kawasan lebih tinggi? Sewaktu saya menjadi adun Yang Berhormat, saya telah mengalasi satu tapak untuk sekolah ini. Saya telah minta BPD turun bersama-sama dengan saya minta dengan JKR sekali. Mohon ringkaskan. Tapak sudah jadi. Saya minta jaminan, boleh kita diberi jaminan untuk dibina pada tahun hadapan RMK 12. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Kimanis. Pertama sekali kita sedar bahawa terdapat banyak sekolah-sekolah yang berada dalam kedudukan yang berhampiran dengan sungai sebagai contoh, atau di kawasan lembah. Dan sekolah-sekolah ini apabila berlakunya banjir, maka sekolah-sekolah ini akan terkesan terlebih dahulu. Dan dari segi ekonominya juga, setiap tahun di kawasan di Ketereh sendiri, di kampung saya, di kampung saya begitu juga, ada satu sekolah naik air sikit, habis banjir. Tapi dari segi ekonominya kita sedar bahawa perkara ini jika berlarutan, kesan impak keuangannya adalah cukup besar. Sebab itu kita sedang menganalisa
dan mengenal pasti sekolah-sekolah yang berada dalam keadaan ini, yang berada di kawasan lembah, berada di kawasan sebelah sungai, apakah kaedah yang terbaik yang kita akan lakukan, dan keutamaan yang akan diletakkan pada sekolah-sekolah ini bergantung kepada masalah yang dihadapi oleh sekolah tersebut.